Okey. Dan malam ni kita berkumpul dan kedua-dua bas ada di depan saya dan bersama dengan kita juga grup leader Zulaikha. Mana dia? Grup leader Zulaikha. Ada? Grup leader Aisyah. Ada? Para mutawif semua, sahabat saya Ustaz Aswadi Ali. Ramai juga yang kata kami kemar. Orang kata kami kemar tapi dia nampak tua daripada saya. Betul kan? Betul? Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita sedang berada di Muzdalifah. Dan kita berada pada waktu malam. Kita nak jemaah umrah yang datang bersama dengan Instah Travel merasai suasana malam di Muzdalifah. Yang kebiasaannya suasana ini hanya dirasai oleh jemaah haji sahaja. Sedangkan kita datang untuk melaksanakan umrah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini Allah Ta'ala rezekikan suatu masa nanti. Kalau tak tahun ini, tahun depan. Kalau tak tahun depan, tahun sekali lagi. Kita doa supaya suatu hari nanti kita duduk bermalam di sini sebagai jemaah haji. InsyaAllah, amin. Macam tak nak je pun? Amin. Macam tak ikhlas lah pula? Okay. Saya seronok dengan tuan-tuan dan perempuan semua, ibu ayah. Sebab bagi saya yang selalu ke sini bawa jemaah dan sebagainya, saya rasa tuan-tuan paling happy dan sporting. Dan seronok. Dan tuan-tuan tak mengantuk kan? Ada mengantuk dah ni? Kalau mengantuk, saya nak berhenti je ni. Nak saya berhenti ke nak saya bagi tazkirah? Alhamdulillah, ada yang jemaah 22 hari umrah. Ada jemaah yang 13 hari umrah. Berapa hari pun yang paling penting kalau kita datang dan balik seperti mana kita datang, tidak ada nilai walaupun sedikit daripada apa yang kita berada di sini. Yang paling penting, sama ada 9 hari, sama ada 12 hari, sama ada 13 hari, sama ada 22 hari, yang paling penting kita datang dan balik nanti ada perubahan. Saya seronok datang sini sebab tengok semua orang perempuan pakai tudung labuh belakang. Tak nampak lagi lah pakai seluar jin ketat. Betul. Jemaah lelaki pakai jubah belakang ni. Pakai jubah belakang. Sebab di Malaysia nanti sukar untuk kita jumpa jemaah yang begini. Mai tengah malam pakai telekong lagi. Mana ada? Pergi shopping pakai telekong. Tak ada di Malaysia. Hanya di sini. Nak misap okok, nak isap okok, minta izin. Minta izin. Tak, saya ni isap okok boleh ke? Kenapa? Kerana suasana mengubah kita. Tetapi jangan kita menganggap apa yang kita buat di sini berbeza dengan apa yang kita buat di Malaysia. Sedangkan Allah Ta'ala sama yang melihat kita di sini, Allah Ta'ala yang sama juga melihat kita di Malaysia nanti. Tuan-tuan yang mulia, kita datang ke sini bukan sebab sini Saudi, tak. Jujurnya kita cakap, kita datang sini kerana adanya Kaabah, kerana adanya Rasulullah. Kalaulah tidak kerana Kaabah, kalaulah tidak kerana Rasulullah, kita tak main sini. Bukan seronok. Tambah pula hari ini macam-macam ujian yang kita hadapi, terutama sekali orang yang ambil package Clock Tower. Orang yang ambil package Millennium. Ada tak yang kena downgrade ni? Ada tak? Mengaku je, ada tak? Ada. Kita nak ke macam tu? Tak nak. Tapi kita terpaksa. Alhamdulillah setakat hari ni, Ustaz Aswadi sendiri, ya, tim-tim petugas ataupun di sini, berusaha supaya jemaah insaf tak berlaku seperti mana grup-grup yang lain. Yang terpaksa duduk 10 km. Yang terpaksa merempak di lobi hotel. Yang tidak ada hotel. Alhamdulillah setakat hari ni, ada sedikit ujian tetapi hikmah dia luar biasa. Lebih
daripada bilik kecil kepada bilik yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok apa yang berlaku kepada kita dan kepada jemaah-jemaah yang lain, kita menginsafi betapa Allah Subhanahu wa taala nak bagi yang terbaik kepada kita, seperti mana Allah telah pernah uji Nabi Ibrahim, lalu Allah telah bagi yang terbaik kepada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan yang mulia, selain daripada kita ziarah tempat yang ada kaitannya dengan Rasulullah SAW, bila kita datang ke sini, di antara sejarah besar yang kita belajar, yang kita tekuni, ialah sejarah kehidupan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Nabi Ibrahim AS seorang Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kahwin lama tak dapat anak. Ini satu ujian yang besar. Orang berkahwin, tiba-tiba tak dapat anak. Ini ujian yang besar. Siapa kahwin tak dapat anak, dia tahulah. Ada sahabat saya kahwin 7 tahun tak dapat anak. Sedih dia. Macam-macam ubat dah saya beli. Buah zuriat. Buah apa lagi kat sini. Kaki Fatimah, akar. Macam-macam lah kat sini tu. Sampai saya pun lupa habis benda tu. Last kali saya kata minta maaf lah, saya pun tak pernah makan benda tu. Nak cerita betapa orang yang berkahwin nak kepada anak. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan Nabi Ibrahim AS kahwin lama, anak tak dapat. Sehingga kan ada yang sebut dalam kitab sirah, umur Nabi Ibrahim lebih kurang 80 tahun baru dapat anak. Siapa umur 80 tahun sini? Datuk Maidin umur apa Datuk? Datuk? Ha? Muda lagi. Umur 80 dah tak sini? Kalaulah Nabi Ibrahim AS umur 80 dapat anak, Datuk Maidin tak mustahil boleh dapat anak. Mana Datin? Tak mustahil boleh dapat anak lagi. InsyaAllah, amin. Bila dapat anak, seronok dah waktu dapat anak. Seronok. Ye, dapat anak. Ye, dapat anak. Tengok Ustaz Aswadi tu. Ya? Seronok tu dapat anak tu. Makan pun dia suap. Isteri seorang je lah. Setakat lah. Seronok dapat anak ni. Ye, dapat anak. Bila seronok dapat anak, hati Nabi Ibrahim AS ada keterikatan sikit dengan anak tu. Mana-mana sikit anak. Mana-mana sikit anak. Mana-mana sikit anak. Allah yang maha melihat. Allah yang maha mengetahui. Allah telah tengok hati seorang Nabi. Tak sepatutnya ada selain daripada Allah dalam hati dan dalam jiwa mereka. Lalu Allah Ta'ala tak nak seorang Nabi itu hati dia ada selain daripada Allah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS buat apa? Bawa anak tadi tinggal di wadin ghairi dhi dar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang kering kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mekah ni, Kaabah ni disebut sebagai wadin, wadi, lembah. Maksudnya, kalau kita dapat hotel bukit tu tak pelik lah. Dah memang ada orang tinggal. Telefon siapa tu orang tinggal tu? Siapa tertinggal handphone pergi ambil belakang tu. Kita sambung. Jadi, Kaabah ni di lembah. Dan keliling Kaabah itu tentulah berbukit. Maka tak peliklah ada yang dapat hotel bukit. Betul tak? Betul tak ni? Kan tuan-tuan marah? Allahu Akbar. Melawak je. Saya ni tak pandai nak serius. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawa anak yang kecil, masih lagi baby, diletak di tempat sedemikian, lalu ditinggalkan. Mana mungkin seorang isteri nak benarkan suami pergi meninggalkan dia dan anak? Betul tak? Mujur waktu tu belum ada lagi kebangkitan pahlawan wanita seperti hari ini. Ini jangan buat main kebangkitan wanita ni. Kau boleh silap cakap sikit ni. Seorang isteri tentulah bila Nabi Ibrahim AS nak berlalu pergi, maka si Hajar panggil. Bang Ibrahim, Bang Ibrahim. Tak paling. Bang Ibrahim, Bang Ibrahim. Tak paling. Last kali, panggil lagi. Nabi Ibrahim paling kepada Hajar. Lalu Hajar tanya, Allahu amaraka bihadha?
Adakah Allah yang perintah kamu buat macam ni? Nabi Ibrahim kata, ya. Maka kalau Allah Ta'ala yang perintah kamu buat macam ni, Allah yang sama akan jaga kami. Ini tekad seorang ibu, tekad seorang isteri. Ditinggalkan sedemikian rupa. Tak ada hotel waktu tu. Kita sempit-sempit hotel, kita boleh tidur lagi lah. Waktu tu hotel tak ada. Bukan kata makanan. Makanan tak ada, minuman tak ada. Berlarilah Hajar ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini, antara Safa dan Marwah, mencari air. Akhirnya Allah telah takdirkan keluarnya air Zam-Zam yang tak pernah putus sampai hari ini. Lama ditinggalkan si suami, lama ditinggalkan si ayah. Lama lepas tu, barulah Nabi Ibrahim datang semula daripada Palestin. Datang semula ke Mekah. Tengok Ismail ni pun dah besar dah. Boleh berjalan, boleh berlari dah. Boleh buat dah kerja-kerja, membantu dan sebagainya. Lalu tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mendirikan asas binaan Kaabah. Apa nak dibuat? Nabi Ibrahim buat, Nabi Ismail tolong. Penuh. Akhirnya, bila selesai semua tu, kembali bercantum semula keluarga ini. Seronok Nabi Ibrahim bila anak dah besar boleh bermain-main. Allah telah datangkan dalam mimpi Nabi Ibrahim AS. Falamma balagha ma'u sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madha tara. Qala ya abati ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpi aku bahawa aku menyembelih kamu. Wahai anak kesayangan aku, fanzur madha tara, apa pandangan kamu? Wahai Ismail, ya bunayya, wahai anak kesayangan aku bermimpi, aku menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Apa jawab seorang anak yang dididik oleh ibu yang meletakkan Allah lebih tinggi daripada segala yang lain? Maka Nabi Ismail jawab, ya ab, wahai ayah kesayangan aku. Tuan-tuan, di sini kita boleh belajar, bila kita nak bagi tahu sesuatu yang penting kepada anak kita, maka kita kena panggil anak itu dengan panggilan yang paling manja. Kita nak suruh dia solat, panggil panggilan yang paling manja. Kita nak suruh dia tutup aurat, panggil panggilan yang paling manja. Lepas tu baru kita suruh. Nabi Ibrahim AS panggil, ya bunayya, wahai anak kesayangan aku. Aku melihat dalam mimpi aku bahawa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Ismail menjawab dengan panggilan yang manja juga, ya ab, wahai ayah kesayangan aku. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah telah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, nescaya kamu akan lihat aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Ini dua beranak yang hebat. Kalau anak kita macam mana? Along, ayah tengok dalam mimpi ayah sembelih along, apa pandangan along? Anak nanti jawab, ayah, cuba ayah tengok dalam mimpi ayah tu, ayah sembelih along ke along sembelih ayah? Itu kalau anak kita. Tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai begitu sekali. Maka Nabi Ibrahim buat apa yang Allah Taala perintah. Lalu Allah Taala gantikan dengan sembelihan yang lain. Ini satu benda yang kita kena hadam, yang kita kena tekuni sirahnya dan mengambil ibrah ataupun pengajarannya. Bahawa hidup kita ni bukan kita yang susun. Ni kita boleh datang sini ni tuan-tuan bukan kerana tuan-tuan ada duit, tak. Tetapi Allah Ta'ala yang susun dan kita sampai di sini kerana Allah Ta'ala jemput. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, kita tak sampai. Bukan kerana duit. Kalau kerana duit, berapa ramai orang ada duit, tak sampai-sampai. Dan ada di kalangan orang kita tak ada duit tetapi sampai. Bila Allah Ta'ala jemput, bila Allah Ta'ala izinkan kita datang, maka tidak ada satu kuasa yang mampu halang. Kalau Allah Ta'ala belum izin kita sampai di sini, maka Allah Ta'ala akan jadikan asbab supaya kita tak sampai. Dan kita boleh terima asbab tersebut. Sebagai contoh, ramai yang tak boleh terbang. Walaupun tiket dah ada, boarding pass dah keluar. Masuk-masuk nak melepasi immigration, sangkut LHDN. LHDN itu asbab saja. Hakikatnya Allah Ta'ala belum jemput kamu. Ada orang duduk atas kerusi dah. Dalam flight ni duduk atas kerusi dah. Flight tunggu nak berjalan je. Tiba-tiba nama dia diumumkan. Tuan tak boleh terbang. Sebab apa?
sebab masalah kesihatan. Dia pun sakit, kemudian dibawa turun daripada kapal terbang, tak boleh terbang sebab sakit. Nampak? Kalau Allah Ta'ala belum jemput. Maka tuan-tuan kena syukur banyak-banyak. Kena syukur banyak-banyak. Di antara besarnya nikmat ialah kita dapat datang dan duduk di tempat yang pernah diduduk oleh Nabi SAW. Di antara nikmat yang besar, kita boleh datang, kita boleh berjalan di tempat yang pernah dijalani oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa ada yang nak mendaki Gua Hira? Kenapa ada yang nak mendaki Gua Hira? Adakah kerana Gua Hira itu bukit? Tuan-tuan, Mekah ini dipenuhi dengan bukit. Tetapi bukit lain orang tak pergi ziarah. Bukit lain orang tak mendaki. Kenapa Gua Hira? Kerana di atasnya ada kesan baginda Nabi SAW duduk di situ menerima wahyu yang pertama. Tapi saya nak ingatkan, yang pergi ke Gua Hira, jangan sampai terlepas subuh pula. Ada yang pergi Gua Hira malam balik 2-3 pagi, subuh terlepas. Jangan sampai macam tu. Ya, nak pergi-pergi silakan, tetapi subuh kena salat. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dua sumber kemuliaan kita. Ni yang terakhir. Yang terakhir bukan yang penghabisan tak, yang terakhir. Dua sumber kemuliaan dalam hidup kita. Yang pertama baginda Nabi SAW, yang keduanya Al-Quran. Yang keduanya Al-Quran. Tuan-tuan, benda yang ada kaitan dengan Nabi, mesti benda itu adalah benda yang baik. Tuan-tuan, benda yang ada kaitan dengan Nabi, benda tadi adalah benda yang baik. Begitu juga dengan Al-Quran. Tuan-tuan, kenapa umat Islam mengunjungi Mekah dan Madinah? Kenapa? Bukan kerana tempatnya. Kalau kerana tempatnya, Mekah tak cantik. Madinah bukan lawa. Berbukit, tuan-tuan, tak lawa. Tetapi kerana dua tempat ini disebut dalam Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah. Tempat yang pernah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka kalau kita buka Quran, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Betul tak? Betul tak ni? Ha. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita daki Gua Hira? Kerana tempat itu turunnya ayat Quran. Tak payahlah kita ambil contoh-contoh yang berat-berat. Kita ambil contoh yang biasa-biasa, kampung-kampung je. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak mengaji di kampung dulu? Ngaji Quran? Ngaji Quran kan? Kita pakai tunjuk dengan lidi. Lidi ni biasanya orang buat apa? Orang buat penyapu. Kumpul banyak-banyak ikat. Kemudian jadi penyapu. Kemudian sapu sampah. Kita cium tak lidi tu? Sapu, cium. Ada tak? Tak. Lidi yang sama apabila potong panjang tu, letak atas meja restoran. Kita buat apa? Bukan cokel gigi. Cokel benda yang lekat dalam gigi. Cokel gigi habis gigi. Ha. Tuan-tuan, ada satu lidi, kita potong panjang pen, kita letak dalam Quran. Bila kita mengaji Quran, kita tunjuk dengan lidi tu. Lidi tu, tuan-tuan, kita tak benarkan lidi tu jatuh. Betul tak? Kalau lidi tu jatuh, kita buat apa? Kita akan ambil lidi tu. Kita junjung 3 kali kalau kita orang Melayu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis 3 tu kita buat apa? Kita cium. Macam tu. Buku kita letak semula dalam Quran. Pernah buat tak? Ha. Kenapa kita cium lidi ni? Bukan kerana diri dia lidi. Tapi kerana dia duduk dengan Al-Quran yang mulia. Maka dia juga menjadi mulia. Tetapi kita tak melihat kemuliaan Al-Quran itu. Sebab tu kita tak baca. Ni, berapa hari dah kita kat sini? Berapa muka surat dah kita habis baca Quran? Mana lebih banyak kita baca Quran dengan baca WhatsApp? Mana lebih banyak kita tengok Quran dengan kita tengok Facebook? Tuan-tuan, kita tahu itu sumber kemuliaan, tetapi kita tak mengambil ianya sebagai satu kemuliaan. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal kulit? Kulit ni apabila jadi beg duit orang lelaki letak kat mana? Orang lelaki letak beg duit kat mana? Kat bontot. Kat belakang. Belakang kat mana? Kat bontot. Kat punggung kita letak beg duit kita. Kemudian kita lenyek pula, terutama sekali kalau ada gambar bini.
Kena lenyek gitu je. Itulah taraf kulit bila jadi beg duit. Kulit apabila dibuat bola, kita buat apa? Kita sepak terajang. Itulah taraf kulit bila jadi bola. Tetapi tuan-tuan, ada kulit, lembaran kulit apabila ditulis ayat Quran di atasnya, kita letak di mana kulit tadi? Kita letak di dinding. Atas ke bawah? Atas. Kenapa kita letak atas? Kerana ada ditulis Al-Quran di atasnya. 3 kul, ayat kursi, ayat 1000 dinar dan sebagainya. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalaulah semua tadi boleh jadi mulia, why not? Kita juga boleh jadi mulia kalau kita membaca Al-Quran. Tetapi sayangnya kita tak baca Al-Quran ini. Hatta duduk di tanah suci sekalipun kita tak baca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka 2-3 benda yang saya sebut tadi, ya, satu lagi, tadi kita ziarah Hudaibiyah. Bagaimana sirahnya mengajar kita bahawa kekadang kita nak sesuatu tetapi Allah Ta'ala tak bagi sesuatu yang kita nak, dan Allah Ta'ala bagi yang lain. Dan itu sebagai ujian kepada kita kerana Allah Ta'ala nak lihat kesabaran kita, lalu Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik pada hari-hari ataupun pada waktu-waktu yang berikutnya. Maka insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lalui, kalaulah yang kita lalui itu seronok kan? Kalaulah seronok, happy, kena dengan kehendak kita, kena dengan hati kita, maka itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalaulah yang kita lalui itu tak seronok, tak kena dengan hati kita, tak kena dengan jiwa kita, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang layak untuk kita. Apa yang selayaknya dan sebaiknya untuk kita. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat tu. Saya nak fokus kepada jemaah saya sekejap boleh? Saya nak panggil. Ambil phone sekejap.